KPM. Okey, seterusnya Akmal Nazri. Sila masuk. Saya, Tuan. Oh, okey. Apa, awak isi borangnya dulu. Baik. Okey, ini dia. Ya. Tanda tangan di sini ya, Encik? Ya, tanda dengan Okey. situ. Alright. Ini dia, Encik. Okey, okey. Okey. Okey, sila duduk sini. Terima kasih, Encik. Okey, awak bawa tenang ya. Tak ambil masa yang lama pun. Okey. Baik. Tanggalkan dulu masa awak. Ya. Okey, Okey. dongak. Dongak. Okey, awak tenang, tarik nafas. Okey. Okey, nganga. Okey. Nganga. Okey, tarik nafas. Nafas. Okey, tenang. Okey, nganga. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua, sihat? Kepada murid-murid semua, jangan risau. Saya berada dalam keadaan yang sihat. Yang tadi hanya sekadar gimmick. Jangan pula nanti, Abang Akmal, okey ke tu? Saya okey. Baiklah, saya pasti anda semua dah tahu dah guru yang akan mengajar kita kali ini bagi mata pelajaran sains. Siapakah beliau? Inilah dia, Cikgu Khairunisa. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Ya, Cikgu jangan risau. Saya sihat, Cikgu. Yang tadi lakonan saja. Betul, bagus. Okey, jadi inilah dia Cikgu Khairunisa yang akan mengajar kita semua bagi mata pelajaran sains. Dan tak lupa juga juru bahasa isyarat kita. Siapakah beliau? Inilah dia, Cikgu Syamila. Apa khabar, Cikgu Syamila? Sentiasa ceria dan tersenyum. Baik. Cikgu Khairunisa, Ya, saya. ataupun lebih mesti saya panggil Cikgu Nisa. Ya. Saya pasti ramai yang tertanya-tanya apa kaitan gimmick awal tadi dengan mata pelajaran sains yang kita nak belajar kali ini, Cikgu Nisa. Okey, di awal tadi kita nampak petugas kesihatan memakai pakaian lengkap iaitu pakaian perlindungan diri. Betul. Ataupun dikenali sebagai Personal Protective Equipment atau nama ringkasnya sebagai PPE. Yap. Okey, tujuan petugas kesihatan memakai pakaian tersebut adalah untuk mengelakkan jangkitan yang dibawa daripada pesakit. Sekiranya petugas kesihatan tidak menggunakan PPE, maka mudahlah untuk penyakit itu merebak dan membahayakan petugas kesihatan itu sendiri. Jadi itulah tujuannya dan salah satu sebagai mengawal penularan penyakit COVID-19, COVID-19. Okey, baik. Jadi bab yang kita nak belajar kali ini adalah penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Betul, Cikgu Nisa? Betul, tepat sekali. Saya pasti murid-murid pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulakan kelas kita mata pelajaran sains bersama dengan Cikgu Nisa. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih Nazri. Sama-sama. Cikgu panggil Akmal pun boleh dah. Terima kasih Akmal ya. Okey. Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Akmal dan juga murid-murid di rumah. Baik, hari ini kita akan belajar sains menengah rendah tingkatan 2 untuk bab yang keempat iaitu kesihatan manusia. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 4.1 iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Yap. Okey, baik. Seterusnya, apakah standard pembelajaran? Okey, di akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat, pertama akan dapat membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan apa itu penyakit tidak berjangkit. Okey, yang kedua, murid dapat menerangkan bagaimana penyakit berjangkit itu disebarkan. Okey, manakala yang ketiga, murid dapat mencerakinkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit. Okey. Manakala yang keempat, murid dapat menjana idea mekanisme ataupun cara untuk menghalang penularan penyakit berjangkit. Itu kita punya objektif pembelajaran. Baik. Okey, seterusnya Cikgu. Okey, baik. Seterusnya, kata kunci dalam tajuk ini yang murid perlu pegang adalah patogen dan juga vektor.
Apa tu? Okey, nanti kita akan belajar, Akmal. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya, sebelum kita teruskan lagi apakah penyakit berjangkit dan tidak berjangkit, kita kena tahu dulu apakah definisi penyakit. Okey, penyakit adalah satu keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada seseorang individu. Okey, baik, itu adalah maksud penyakit. Kita lihat pula jenis-jenis penyakit. Okey. Jenis penyakit ada dua ya, murid-murid di rumah. Yang pertama penyakit berjangkit dan yang kedua adalah penyakit tidak berjangkit. Baik. Okey, baik. Seterusnya kita lihat apakah perbezaan antara dua jenis penyakit ini. Okey, yang pertama penyakit berjangkit. Okey. Penyakit berjangkit adalah penyakit yang berlaku disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium dan vektor. Okey, manakala penyakit tidak berjangkit adalah penyakit yang berlaku disebabkan oleh faktor genetik atau gaya hidup. Okey, jom kita tengok seterusnya. Tadi penyakit berjangkit kita kata disebarkan oleh patogen. Patogen adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Okey, contohnya apa itu patogen? Okey, semua virus, sesetengah bakteria, protozoa, kulat dan juga cacing. Itulah patogen. Okey, kita lihat pula, kita berkenalan dengan rupa-rupa patogen. Okey, yang pertama apa tu? Itu adalah virus. Okey, yang kedua bakteria. Yang ketiga protozoa. Yang keempat kulat. Yang kelima cacing. Yang pertama tadi virus, kedua tadi adalah bakteria. Okey, dah kenal dengan patogen? Dah, cikgu. Okey, bagus. Baik, yang seterusnya, penyakit berjangkit disebarkan daripada seorang mangsa kepada mangsa yang lain melalui medium dan vektor. Tentu semua nak tahu apa itu medium dan apa itu vektor. Baik, medium adalah udara, air dan sentuhan. Jadi medium ini boleh membawa penyakit. Okey, vektor pula adalah haiwan yang membawa atau memindahkan patogen tadi tu. Contohnya nyamuk. Nanti kita akan tengok ada banyak lagi vektor. Okey, baik, seterusnya. Penyakit tidak berjangkit adalah disebabkan oleh faktor genetik atau gaya hidup, maksudnya daripada ayah ataupun ibu dan juga gaya hidup makanan yang tidak sihat dan juga kurang bersenam. Okey, baik, kita lihat seterusnya dari segi contoh. Penyakit berjangkit seperti tuberkulosis ataupun TB, selesema, kurap, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria, demam Zika dan juga COVID-19. Itu dia adalah contoh. Okey, penyakit yang tidak berjangkit pula contohnya seperti kanser, hipertensi, diabetes, asma dan penyakit kardiovaskular ataupun penyakit berkaitan dengan jantung. Okey, baik, kita lihat penyakit berjangkit sekali lagi. Contohnya itu adalah gambar bagi tuberkulosis atau penyakit TB. Okey, penyakit kurap, panau, COVID-19, HFMD ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut. Dan penyakit sesema. Okey, baik, seterusnya itu adalah gambar bagi contoh kanser, diabetes dan juga penyakit kardiovaskular atau serangan jantung. Okey, itu tidak berjangkit ya. Okey, baik, seterusnya. Penyakit berjangkit adalah penyakit yang boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Ini perbezaannya kan? Ini perbezaan. Okey. Baik, seterusnya penyakit tidak berjangkit tadi, penyakit tidak berpindah daripada seseorang individu kepada individu yang lain. Kalau kita duduk dekat sebelah pesakit jantung, kita tidak akan dijangkiti. Betul. Tetapi kalau kita duduk di sebelah pesakit COVID-19, kita mungkin boleh dijangkiti. Okey, baik, itu beza dia. Okey, Akmal, nampaknya dah belajar tadi kan? Betul. Okey, baik, kita dah sampai kepada soalan uji minda yang pertama. Boleh. Okey, dekat tangan saya ada senarai-senarai penyakit yang berada di Malaysia lah, di negara kita. Okey, saya akan tunjukkan satu persatu dan Akmal tentukan sama ada dia penyakit berjangkit atau penyakit tidak berjangkit. Boleh, cikgu. Okey, baik, kita mulakan ya. Okey, pertama sekali adalah penyakit kolera. Ini berjangkit, cikgu. Okey, berjangkit ya. Okey, murid-murid di rumah pun boleh teka sama-sama dengan Abang Akmal. Betul ke, cikgu? Betul, tepat sekali. Okey, yang kedua penyakit influenza. Influenza ni, cikgu. Ya, yang sekarang ni sedang ramai yang
menghidapi. Ya, cikgu. Okey, tepat sekali Akmal. Berjangkit. Bagi penyakit Okey. influenza ini. Baik, seterusnya kita ada panau. Berjangkit juga, Berjangkit cikgu. juga. Okey, betul, tepat sekali. Okey, sekarang kita ada penyakit kanser. Oh, ini tidak berjangkit, Okey, kawan-kawan. sudah pasti ya, penyakit tidak berjangkit ya, kanser. Okey, seterusnya kita ada penyakit apa ni Akmal? Ini dia penyakit tidak berjangkit. Penyakit serangan jantung. Okey, baik. Yang seterusnya kita ada penyakit. Ni bahaya ni, cikgu. Sangat bahaya ni. Apa dia ni? Ini kawan-kawan, penyakit berjangkit. Penyakit kencing tikus berjangkit. Ya. Okey, baik. Seterusnya kita ada penyakit diabetes atau kencing manis. Bagi diabetes pula, semestinya penyakit tidak berjangkit kerana ianya melalui pada gaya hidup Yang kita tidak kan sihat. yang tidak Ya. sihat. Tepat sekali Akmal. Okey. Baik. Seterusnya kita ada penyakit COVID-19. Ya, alangkahnya indah kalau saya boleh jawab penyakit tidak berjangkit kan, tapi malangnya dia COVID-19 tetap. ini merupakan penyakit berjangkit ya, kawan-kawan semua. Okey, baik. Ada lagi kawan-kawan nak teka? Okey, seterusnya penyakit tangan, kaki dan mulut atau HFMD. Ini semestinya kawan-kawan ia merupakan penyakit berjangkit iaitu HFMD. Okey, jadi murid-murid di rumah berhati-hati ya dengan penyakit tersebut. Betul. Okey, seterusnya adalah penyakit yang terakhir, penyakit hipertensi. Ya. Ataupun penyakit tekanan darah tinggi. Okey. Penyakit tidak berjangkit bagi hipertensi. Disebabkan apa tadi Akmal? Ya, kerana kita punya kerana genetik dan juga gaya hidup yang tidak sihat, Cikgu Nisa. Tepat sekali. Bagus Akmal. Alright. Okey. Seterusnya. Berapa kita nak bagi dekat murid yang pintar tu, Cikgu? Okey, Akmal. Kat depan ni nanti murid-murid boleh lihat jawapan. Okey. Akmal boleh pilih. Saya nak bagi 1 thumbs up. Yeah. Akmal boleh pilih thumbs up saya. Bijak. Alhamdulillah. Saya tak cakap, cikgu yang cakap. Ya. Saya tampal mana, cikgu? Mana-mana ke? Mana-mana. Okey, nanti kita akan alhamdulillah. penuhkan papan ganjaran. Okey, jadi saya sudah tampal pun ganjaran saya. Tampal kuat sikit, kita Akmal. jatuhlah, cikgu. kuat Okey, sikit. saya tampal Kejap. Okey, sudah, cikgu. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan uji minda yang kedua. Okey. Okey, Akmal boleh bergerak ke papan soalan. Baik. Okey, baik. Sekarang ni kita akan lihat perbezaan antara penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Yap. Okey, jadi ada pilihan jawapan di situ. Akmal tentukan. Okey, kenyataan-kenyataan di situ adakah penyakit berjangkit ataupun penyakit tidak berjangkit. Okey. Okey, ambil Akmal kad tu ada 6 kad. Akmal boleh letakkan Okey. di ke-6 tempat. Boleh, cikgu. Okey, yang Jadi pertama apa tu? ada 6 kad di tangan saya, Cikgu Nisa. Ya. Okey, baiklah. Yang pertama, kalau kita dapat lihat, faktor genetik dan juga gaya hidup. Ya. Ini semestinya tadi Cikgu Nisa ada terangkan, ianya merupakan penyakit tidak berjangkit. Ya. Betul. Jadi Tepat saya sekali. tampal di Tampalkan sini. di situ. Okey, saya tampal, Cikgu. Okey. Iya. Iya, sudah, Cikgu. Okey, Okey. baik. Seterusnya, murid-murid boleh pilih lagi. Apakah itu? Ini dia. Kawan-kawan, kalau kita dapat lihat, kanser, hipertensi dan juga diabetes. Maksudnya ianya penyakit tidak berjangkit, Cikgu Nisa. Betul. Tepat sekali, Okey. Akmal. Saya tampal juga kat sini, Cikgu. Ya, tampal di tempat yang betul. Okey. Alright. Seterusnya, Seterusnya, Akmal. tidak berpindah kepada orang lain. Ini merupakan salah satu Ha. ciri-ciri bagi penyakit tidak berjangkit, Cikgu. Tepat. Alright. Tepat sekali, Akmal nampaknya. Okey, saya tampal kat sini, Cikgu. Aha. Ya. Seterusnya. Ini dia punya berlawanan yang tadi, Cikgu. Ya, dia berlawanan. Berpindah kepada orang lain. lain. Jadi maksudnya penyakit apa, murid-murid? Apa kuat sikit? Berjangkit, Cikgu. Betul. Akmal dengan Ya. murid-murid di rumah. Betul. Saya tampal, pilihan. Cikgu. Okey, boleh letakkan dekat tempat penyakit berjangkit. Okey, seterusnya. seterusnya. Ini, Cikgu. Jangkitan daripada patogen. Patogen tadi adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Ya, Cikgu. Contohnya Jadi nyamuk. semestinya berjangkit, Cikgu. Betul, Akmal. Okey, jadi saya tampalkan di sini. Dan yang terakhir sekali, kalau kita dapat lihat, saya pasti murid-murid dah tahu dah. Sebut saja COVID-19. Apa lagi, Cikgu? Influenza, demam denggi, semestinya penyakit berjangkit.
Ya, betul sekali Akmal ya. Alright. Berjangkit dan berbahaya sebenarnya. Okey, wow. Okey, dah cikgu. Okey, betul. Lepas sekali kita semak sekali jawapan. Boleh. Di rumah. Okey, ini dia. Okey, jawapan dia. Penyakit berjangkit, jangkitan daripada patogen. Betul tak Akmal? Betul, cikgu. Akmal boleh tanda dengan pen merah tu. okey. Akmal hari ini boleh jadi cikgu. Ya. Saya tanda dalam ni boleh cikgu? Ya, boleh. Okay, seterusnya contoh dia adalah COVID-19, influenza, demam denggi. Okey, betul juga. Penyakit berjangkit cikgu. Tanda. Jangan buat main-main. Okey, seterusnya berpindah kepada orang lain. Semestinya penyakit berjangkit. Ya, tepat. Okey, baik. Seterusnya Okey, seterusnya jawapan kepada penyakit tidak berjangkit. Okey, faktor genetik atau gaya hidup. Ada cikgu. Okey, tepat. Okey. Seterusnya kanser, hipertensi ada? Ada cikgu. Ada, betul. Okey, dan seterusnya tidak berpindah kepada orang lain. Ya, Tepat ini dia. sekali. Betul cikgu. Betul Alhamdulillah. semua jawapan Akmal hari ini. Okey, Akmal boleh pilih. Okey. Thumbs up yang mana Akmal nak? Tadi kalau dah bijak cikgu, Sekarang? saya merendah diri sikitlah. Saya cerdik cikgu. Okey. Tanya Akmal. Okey. Saya tambah di bawah ya cikgu. Ya, betul. Boleh. Okey. Sudah cikgu? Sudah habis. Sudah habis dah? Dah habis dah? Belum habis lagi lah. Kita nak berhenti rehat. Jadi kawan-kawan semua, jangan pergi ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan cikgu minta maaf cikgu. Menengah rendah bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, saya tak tahu kenapa tekak kering cikgu. Akmal, kalau rasa macam nak terbatuk ke, Akmal pastikan tutup mulut dengan tisu Akmal. Oh, minta maaf cikgu. Okey, kita kena pastikan etika yang betul ketika batuk, bersin, menguap. Okey, lepas tu kena buang tisu tu Akmal. Oh, saya buang cikgu. Okey, pastikan kalau nak buang tisu tu jangan buang merata-rata. Betul cikgu? Betul. Buang di tempat yang betul seperti tong sampah yang telah disediakan. Betul, Okey, cikgu. Okey, ya. Sebenarnya apa kaitan yang saya batuk-batuk tadi dengan yang kali ini pula cikgu? Kita akan lihat seterusnya apa dia. Bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Okey, baik. Boleh kita teruskan? Okey, Akmal dan murid di rumah. Penyakit berjangkit, tadi kita dah tengok dia disebarkan oleh patogen iaitu organisma yang menyebabkan penyakit. Okey, baik. Patogen ini tadi kita dah belajar iaitu virus, bakteria, protozoa, kulat dan juga cacing. Okey. Okey, patogen tadi dipindahkan daripada seorang mangsa iaitu host kepada mangsa yang lain melalui vektor dan juga medium seperti air, udara dan sentuhan. Okey. Vektor, tadi kita nak kenal tak siapa tu vektor? Siapa pula? Vektor kat depan tu adalah itulah dia vektor yang membawa patogen tadi iaitu tikus, lipas, lalat dan juga nyamuk. Orang kata apa? Haiwan-haiwan perosak ya? Betul, haiwan perosak. Okey. Mangsa tadi pula ialah host yang lemah dan mudah dijangkiti. Okey, setelah dijangkiti penyakit, mangsa tadi akan menunjukkan gejala yang tertentu. Maknanya tadi batuk tu adalah menunjukkan gejala seseorang telah dijangkiti oleh penyakit tersebut. Tapi macam tadi saya lakukan hanya sekadar gimmick juga. Okey. Cikgu jangan risau cikgu. Tak risau, saya tak risau. Okey, baik. Kita lihat pula cara jangkitan penyakit ya, murid-murid di rumah. Ada pertama penyakit bawaan ataupun medium udara. Okey. Yang kedua penyakit bawaan air. Yang ketiga penyakit jangkitan penyakit melalui sentuhan. Baik. Penyakit melalui vektor. Jadi ini semua adalah pembawa-pembawa penyakit. Okey, baik. Seterusnya kita lihat jangkitan bawaan udara terbahagi kepada dua, iaitu jangkitan titisan dan juga jangkitan habuk. Okey, untuk jangkitan titisan, percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin,
batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Itu yang tadi terbatuk-batuk tu sebenarnya dia akan mengeluarkan percikan Betul. yang boleh menyebarkan patogen. Sama juga dengan selsema kan, Cik, apabila kita bersin kan? Ya, betul. Dia boleh menyebarkan lagi patogen kepada orang lain. Okey, manakala jangkitan habuk pula adalah bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering dan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Okey, baik. Seterusnya, contoh-contoh penyakit bawaan udara adalah tuberkulosis, selsema, sindrom pernafasan akut teruk ataupun SARS, influenza A, H1N1, cacar air dan COVID-19. Jadi COVID-19 adalah penyakit bawaan udara. Okey, baik. Seterusnya, langkah pencegahan yang pertama tadi tutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk dan menguap. Okey, manakala seterusnya tidak meludah merata-rata. Okey, seterusnya elakkan pergi ke tempat yang sesak dan pastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana cahaya matahari boleh membunuh patogen ataupun organisma-organisma yang menyebabkan penyakit. Oh, boleh cikgu Boleh sebab matahari ada pancaran daripada UV, sinaran UV. Okey. Baik, seterusnya penyakit bawaan air pula ya Akmal. Okey, seterusnya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air paip terawat, sistem sanitasi yang tidak sempurna dan juga di kawasan banjir. Okey, bagaimana ia dibawa? Okey, contohnya seseorang menggunakan tandas yang dibina di atas sungai. Okey, tinjanya tadi iaitu najisnya mengandungi patogen dan masuk ke dalam air sungai dan mencemarkan air sungai. Ada pula individu lain dia mengambil air sungai tadi dan dia terminum air yang tercemar tadi. Jadi dia boleh dijangkiti penyakit melalui air. Okey, jadi macam mana nak mencegahnya? Okey, pertama kita lihat contoh penyakit bawaan air adalah kolera ataupun taun, demam kepialu dan juga disenteri ameba. Jenis penyakit yang sakit perut lah. Okey, langkah pencegahan apa yang perlu kita buat? Okey, campurkan klorin di dalam kolam renang dan juga sistem bekalan air. Okey, seterusnya benalah tandas yang sempurna dan seterusnya cuci tangan dengan sabun sehingga bersih. Ini kita kerap lakukan ya. Okey, seterusnya perlu mendidihkan air minuman dengan sempurna sebelum minum. Ya, itu cukup penting sebenarnya cikgu sangat penting ya Akmal dan murid-murid. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana jangkitan penyakit melalui sentuhan. Jom. Okey. Jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Contoh penyakit kurap dan panau. Jangan pakai baju orang lain ya. Ditakuti dia ada penyakit panau ataupun kurap. Jadi penyakit panau dan kurap ini adalah disebabkan oleh kulat. Ingat lagi tadi patogen salah satunya adalah kulat. Kulat, betul. Okey, jadi macam mana nak mengelakkan? Yang pertama, mandi setiap hari terutamanya selepas bersenam dan berpeluh. Okey, seterusnya memakai pakaian yang bersih dan pastikan tukar baju setiap hari. Betul. Okey. Seterusnya jangan berkongsi tuala ataupun pakaian dengan orang lain. Okey, dan seterusnya kerap basuh tangan dengan sabun. Ini pun penting. Okey, baik. Ya. Sekarang kita nak lihat pula jangkitan penyakit melalui vektor. Okey. Vektor tadi haiwan-haiwan yang memindahkan patogen dari satu mangsa ke mangsa yang lain. Daripada individu A ke individu B contohnya. Okey, jadi kita lihat dulu vektor iaitu vektor lipas dan juga lalat. Okey, dia membawa patogen iaitu bakteria Salmonella typhi. Okey, jadi bakteria ini akan menyebabkan penyakit kepialu. Okey, jadi lipas dengan lalat boleh menyebabkan penyakit kepialu melalui cara jangkitan dia makanan dan air yang tercemar. Okey. Baik, seterusnya kita lihat vektor nyamuk. Kenal ya, ni adalah nyamuk Aedes. Nyamuk dia ada belang-belang putih dekat badan kan, dekat seluruh badan. Apa yang dibawa? Okey, pertama dia boleh membawa virus denggi dan yang kedua dia juga boleh membawa virus Zika. Okey, apabila nyamuk Aedes membawa virus denggi lalu dia menggigit individu ataupun orang, dia akan menyebabkan demam denggi. Okey, tetapi kalau dia bawa virus Zika, dia boleh menyebabkan demam Zika. Demam Zika. Okey, dibawa oleh vektor yang sama. Nyamuk denggi nyamuk Aedes tadi tu yang ada gambar di situ dia berbelang putih. Okey, seterusnya kita tengok vektor nyamuk juga. Nyamuk Anopheles, tapi dia nyamuk Anopheles betina sahaja. Okey, nyamuk ni atau dikenali sebagai nyamuk tiruk, dia membawa patogen Plasmodium malari.
Ini adalah sejenis protozoa. Okey, cara jangkitan melalui gigitan dan juga dia boleh membawa penyakit malaria. Okey. Okey, bahaya ya nyamuk ni. Okey, seterusnya kita lihat tikus. Tikus dia membawa patogen iaitu bakteria Leptospira sp. Okey, cara jangkitannya adalah melalui tanah, makanan dan air yang tercemar. Jadi dia akan menyebabkan penyakit leptospirosis. Okey, dia punya simptom, gejala dia lebih kurang sama macam denggi berdarah. Okey, melibatkan sendi, sakit kepala, muntah. Okey, dan ini juga takutnya. penyakit yang boleh membawa maut. Ya. Okey, baik. Kita dah sampai. Nampaknya. Kita nak uji siapa pula, cikgu? Kita nak uji Akmal dan murid di rumah lah. Okey, cikgu. Okey, baik. Cikgu gunakan peta titi supaya kita lihat dulu medium jangkitan. Okey. Lepas tu kita akan lihat contoh penyakit. Okey, Akmal boleh ke papan soalan. Baik. Okey, mula kita tengok Akmal nyatakan ya, penyakit bawaan udara. Ada pilihan jawapan kan? Cuba Yap. pilih. Yang mana penyakit bawaan udara? Oh, yang ni cikgu Ha. Semestinya cikgu. Apa? Ini dia. Sebab saya nampak saja kata kuncinya penyakit yang orang kata semua tahulah kan. Seperti H1N1, SARS dan juga selsema. Jadi jawapannya adalah bawaan udara, Cikgu Nisa. Tepat sekali. Betul Akmal. Okey, jadi saya tampal di sini, Ya, Cikgu. tampal di bawah contoh penyakit bawaan udara. Okey, kita Okey. cari pula contoh penyakit bawaan air Akmal. Ini tu dia, Cikgu. Apa dia tu? Dah jumpa dah. Okey, apa dia? Antaranya ada taun ataupun kolera. Ya. Selepas itu kita juga ada demam kepialu dan yang terakhir adalah dysentery ameba. Yang mana ini merupakan penyakit berjangkit melalui bawaan air, Cikgu. Air kotor, air banjir, air yang tidak dirawat dengan baik. Okey, saya tampal, Cikgu. Baik. Okey, dan yang terakhir sekali, adalah kalau melalui sentuhan semestinya panau dan juga kurap. Okey, saya tampal, Cikgu. Tepat sekali Akmal, boleh tampal. Okey. Okey, Akmal boleh pilih nak thumbs up yang mana? Cikgu, ni betul semua ni, Cikgu? Betul sekali. Terbaiklah. Terima kasih juga kepada murid-murid di rumah kerana kita telah menjawab bersama-sama. Jadi ini adalah untuk anda, iaitu bukan sahaja saya tapi kami semua pandai. Okey, saya tampal, Cikgu. Ya. Di sebelah ini. Okey, siap, Cikgu. Ini tadi jawapan cikgu paparkan untuk tatapan murid-murid. Okey, Okey. baik. Seterusnya kita ada soalan. Okey, Akmal. Okey. Okey. Boleh Akmal berikan satu contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteria? Banyak sebenarnya, Cikgu. Okey, boleh bagi satu contoh. Okey, satu saja. Saya rasa kalau melalui bakteria, Cikgu, banyak sangat. Tapi saya nak jawab 3 boleh ke? Boleh Akmal. Okey, kalau bakteria semestinya ini, Cikgu, kolera. Kolera. Aha. Okey, lagi ada pilihan lain? Kolera, lepas tu cikgu juga ada memberitahu tadi kepialu, dan juga yang satu tu saya susah nak sebut lah, Cikgu. Leptospirosis. Takut saya tersalah sebut lain pula nama penyakit tu jadi. Okey, baik kita tengok. Kolera, Okey, kepialu dan leptospirosis. Ya, cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan lagi sekali. Leptospirosis ni merupakan Penyakit yang dibawa oleh vektor tikus. Yap. Disebabkan oleh bakteria Leptospira sp. yes. Okey. Baik, seterusnya apa penyakit yang disebabkan oleh virus? Saya rasa semua tahu, cikgu. Semua tahu Kita ni. sebut sama-sama iaitu Okey. COVID-19, cikgu. Betul sekali Akmal dan murid-murid. So virus COVID-19 Dan juga ni denggi. denggi, betul? Dan Zika. Zika. Ini penyakit yang jangan main-main lah, kan? Betul, penyakit-penyakit yang berbahaya. Berbahaya. Penyakit berjangkit yang berbahaya. Betul. Iya, betul ke cikgu jawapannya? Betul? Dah dekat situ dah. Ya, aku memang sebut tadi. Okey. Jadi cikgu. Akmal boleh pilih mewakili rakan-rakan kita di rumah. Ini dia. Thumbs up lagi. Iya, kami pintar. betul. Okey, jadi boleh ini tampal. untuk kita semua juga yang bantu bersama-sama dengan saya tadi. Wah. Okey. Okey, jadi cikgu, mungkin cikgu boleh meringkaskan apa yang kita dah belajar di dalam slot kali ini, cikgu, kan? Maksud saya di yang tadi yang itulah. kedua. Berjangkit apa semua tu kan. Okey, penyakit berjangkit dengan penyakit tak berjangkit. Penyakit berjangkit ni macam kita tahu denggi, COVID-19 Betul. dan penyakit berjangkit juga disebabkan oleh patogen ataupun organisma yang menyebabkan penyakit seperti bakteria dan virus. Ya. Dan bakteria dan virus ini juga dibawa oleh
vektor-vektor tertentu seperti tikus, nyamuk, lipas. Okey, itulah dia. Ya, sebab itulah kita juga salah satunya rajin-rajin apabila balik rumah cikgu kan, mandi terus. Ya. Jangan melengah-lengahkan. Lepas tu kerap basuh tangan walaupun nampak ianya Macam mudah. bersih kan. Tapi sebenarnya tangan kita ni mengandungi banyak patogen. Betul, ataupun bakteria juga Ya, kan kita betul, boleh panggil. bakteria. Ya. Okey, cikgu. Saya lagi basuh tangan dulu boleh ke cikgu? Boleh. Nanti Okey, kita jadi sambung. kepada anda semua jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Okey. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri. Ini yang saya tak gemar ni kawan-kawan. Siapa punya kari pap ni, lepas tu dah lah tak tutup, biar je macam tu. Ini boleh tercemar ni. Sebab itulah kalau ada makanan kat atas meja tak tutup macam ni tak boleh ya murid-murid. Alang-alang ada tempat bekas makanan yang tertutup ini, kita bolehlah letakkannya di dalam ataupun kita simpankannya dan tertutup. Jadi tak adalah kari pap itu tercemar. Betul tak cikgu? Betul Akmal. Cikgu punya kari pap ke ni? Ada murid tertinggal tadi ni dekat kantin. Ini Daripada mesti kantin. Azrai ni punya kerja ni. Hey, Azrai. It's okay lah cikgu. Jom. Tapi apa kena mengenai sebenarnya cikgu? Okey Akmal ya. Sebenarnya kita nak tengok bagaimanakah vektor tadi menyebarkan penyakit. Bayangkan ya kalau makanan tak ditutup, maka dia akan mengundang vektor. Kita nak tahu apakah vektor dan apa kalau kita nak tengok apa yang terjadi sekiranya makanan tadi tidak ditutup. Okey, kita ada video Akmal? Yap, jom kita tengok video ini. Sila perhatikan betul-betul. Cikgu, saya tiba-tiba macam hilang selera cikgu. Ya, bayangkan ya makanan yang kita tak tutup tadi. Ada lalat datang. Jadi lalat tu adalah vektor yang boleh membawa patogen dan menyebabkan penyakit. Walaupun berjangkit. hanya seekor lalat saja juga. Betul, kan cikgu? Okey. Baik, kita nak tengok. Nyamuk dan lalat sebenarnya dia merupakan dua vektor yang boleh menyebarkan pelbagai jenis penyakit. Okey, baik kita nak tengok macam mana nyamuk dahululah ya Akmal. Kita tengok dulu nyamuk sebelum boleh, kita tengok lalat. Tidak ada masalah. Okey, kita lihat bagaimana nyamuk menyebarkan penyakit. Pertama, nyamuk tadi yang mempunyai patogen di dalam kelenjar air liur. Kita lihat ni adalah patogen di kelenjar air liur nyamuk dan dia akan menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Maksudnya orang yang sihat. Jadi air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Pada masa inilah jangkitan merebak ke seluruh badan. Okey, baik seterusnya nyamuk lain pula akan menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Maka akan datang nyamuk yang kedua, dia gigit pula mangsa pertama, dia pergi cari pula individu yang lain. Nampak tu nampak murid tu dia berkejar-kejaran kan dengan nyamuk tu dan nyamuk tu dah mengandungi patogen. Jadi dia boleh menyebabkan sama ada denggi ataupun Zika. Itu bahayanya nyamuk Aedes ni kan? Nyamuk. So kita kena musnahkan dah. Okey, baik seterusnya. Ini yang kita nak tengok tadi. Macam mana lalat menyebarkan penyakit. Pertama, lalat hinggap di atas kotoran. Contohnya seperti di tong sampah yang tidak ditutup. Okey, di atas kotoran yang mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Contoh patogen tadi seperti Plasmodium malariae. Okey, dan bila lalat tu dia dah mengangkut patogen, maka lalat tadi akan memindahkan patogen tadi ke makanan yang terdedah. Jadi kita pun tak tahu ya lalat tu dia dah hinggap di makanan tersebut, maka patogen tadi akan memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Maksudnya ada orang lain ambil makanan yang terdedah tadi,
Dia ambil, dia makan, maka patogen tu masuk dalam badan. Jadi selepas tu akan menunjukkanlah gejala-gejala penyakit yang dibawa. Okey, seperti apa tadi cikgu ada mengatakan? Demam kepialu, malaria. Okey. Ya. Baik, seterusnya okay, nampaknya kita dah sampai uji minda yang kelima. Oh, laju cikgu Laju sikit dia ni. Okey. Okey, jadi tapi soalan dia agak menguji minda ni, Akmal. Okey. Okey. Demam denggi berdarah, Akmal. Okey. Merupakan penyakit berjangkit yang boleh membawa maut. Okey. Boleh tak Akmal nyatakan patogen dan juga vektor bagi penyakit demam denggi berdarah? Apakah patogen tadi, Akmal? Okey, kalau patogen, cikgu mengatakan salah satunya adalah virus denggi kerana datangnya daripada penyakit berjangkit ini, iaitu nyamuk lah cikgu kan? Betul. Jadi kalau virus, jawapan saya adalah virus denggi cikgu Virus untuk denggi. patogen. Okey, nanti kita lihat. Manakala vektornya pula, apa Akmal? Kalau vektornya pula, okey cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan lagi sekali yang vektor ni merupakan Organisma yang membawa patogen. Oh. Maksudnya kalau tadi Akmal kata patogen dia adalah virus denggi. Denggi. Virus denggi dibawa oleh haiwan iaitu vektor nyamuk Aedes daripada individu A ke individu B. Jawapan saya tadi yang itu cikgu. Sebab saya tak pernah dengar pula tikus ini menyebabkan denggi. Bukan tikus, nyamuk. Nyamuk kan? Nyamuk. Sebab tu saya cakap nyamuk ini memang cukup bahaya, nyamuk Aedes. Jadi jawapan saya adalah nyamuk Aedes. Sebab kalau tikus macam tak pernah dengar pula kan? Tidak. Okey. Cara jangkitannya adalah melalui gigitan. Gigitan. Okey, jadi kita tengok jawapan ya. Okey. Patogen yang menyebabkan denggi berdarah adalah virus denggi dan vektornya adalah nyamuk Aedes. Agak-agaklah kan Akmal, kalau nyamuk yang satu lagi tu, nyamuk tiruk ataupun nyamuk Anopheles tadi tu, boleh tak dia menyebabkan demam denggi? Tidak boleh cikgu sebab tadi cikgu ada bagi tahu setiap nyamuk ni dia ada membawa penyakit yang berbeza-beza. Betul tu. Tepat sekali jawab Akmal. Akmal fokus nampaknya. Okay. Jadi nyamuk Aedes dia hanya membawa virus denggi. Virus denggi. Dan satu lagi tu kita pergi pada soalan B dia, Akmal. Okey, berikan satu contoh penyakit lain yang disebarkan menerusi vektor yang sama dengan demam denggi berdarah. Maksudnya nyamuk Aedes ni tadi selain dia bawa virus denggi, dia bawa virus apa? Bermula daripada huruf Z cikgu. Apakah dia? Zika. Tepat sekali. Okey, virus Zika akan menyebabkan penyakit apa? Demam apa? Demam malaria? Kurang tepat tu Akmal. Dia mula dengan Z juga. Oh, demam Zika juga cikgu. Dia virus Zika, demam Zika. Cikgu, maksud kat sini saya pasti mungkin murid-murid beranggapan bahawa kalau nyamuk Aedes ni dia boleh bawa macam-macam penyakit, antaranya denggi, Zika lah, apa lagi malaria juga cikgu, tapi sebenarnya bukan kan? Bukan, malaria lain. Okey, jadi jangan tersilap atau keliru pula dengan jenis-jenis penyakit ini kan cikgu? Jenis penyakit dan jenis nyamuk juga ya. Ya, cikgu. Okey, cikgu. Kita nak tengok dulu jawapan yang telah diberikan oleh anak murid cikgu ni. Okey, jawapan dia tepat sekali. Ya, Zika cikgu. Zika adalah demam Zika. Okey, kalau ikutkan gejala-gejala demam Zika ni sama macam gejala demam denggi, tapi dia lebih berbahaya terutamanya kepada ibu mengandung. Dia sangat berbahaya, dia boleh menyebabkan kerosakan kepada fetus ataupun bayi yang dikandung. Antaranya seperti pertumbuhan otak yang tak sempurna, kepala akan mengecil. Itulah bahayanya untuk demam Zika. Demam Zika ni cikgu kan? Sebab saya pasti ramai yang tak tahu lagi, demam Zika tu apa? Kalau demam denggi tahulah kan? Jadi maksudnya demam Zika maupun demam denggi pun dua-duanya cukup bahaya untuk kita. Betul. Kan cikgu? Okey, jadi markah yang kita nak berikan berapa ni cikgu? Boleh ambil 3 sebab ada 3 soalan, boleh 3 thumbs up. 3 ke cikgu? 3 thumbs up. Betul ke cikgu? Betul. Okey, jadi dengan itu saya akan tampal 3 cikgu. Satu dekat sini iaitu kami mahir. Lepas tu kami fokus atau kami fokus dan juga kami
Apa tu? Kami bagus, cikgu. Bagus, tepat. Iya. Okey. Jadi, cikgu, mungkin cikgu boleh membuat satu kesimpulan yang ringkas mengenai yang ini, cikgu. Okey, baiklah ya untuk Akmal dan murid-murid di rumah. Jadi kita di rumah seperti biasa kalau kita nampak makanan terdedah, kita perlu tutup dengan penutup makanan yang sesuai. Betul. Okey, untuk mengelakkan makanan dihinggapi oleh lalat. Dan ingat ya, lalat dia boleh membawa patogen yang menyebabkan pelbagai penyakit berjangkit yang berbahaya. Okey, jadi oleh itu kita perlu menghindari ataupun kita orang kata mengelak ataupun daripada mengubati. Lebih baik mencegah lebih baik daripada mengubati. Ya, itu dia serba sedikit mengenai orang kata kesimpulan yang cukup ringkas mengenai slot ini. Walaupun makanan terdedah, makanan dah terdedah, cikgu. Tangan kita pula yang kotor ni. Ya, ditambah lagi. Itu yang kita tak nak dan kita nak mencegah. Betul, cikgu? Betul. Okey, baiklah. Kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nisa kita. Okey, Cikgu, kali ini Cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid? Silakan. Okey, baiklah. Akmal dan murid-murid di rumah, kita teruskan dengan bagaimanakah penyakit berjangkit dapat dihalang daripada terus menular. Ini kita kena tahu ni. Macam mana ni, Cikgu? Macam mana kita nak hentikan daripada menular. Baik, pencegahan penyakit berjangkit ada melibatkan 3 peringkat. Okey, baik. Yang pertama dinamakan sebagai peringkat primer, yang kedua peringkat sekunder, yang ketiga peringkat tertier. Okey, kita lihat satu persatu ya, Akmal. Okey, untuk peringkat primer, bagaimana kita nak mencegah penyakit berjangkit daripada menular? Yang pertama, kita perlu tingkatkan tahap kesihatan. Macam mana nak tingkatkan tahap kesihatan ni? Okey, kita kena tingkatkan lagi tahap kebersihan pada diri kita, pada ahli keluarga kita dan juga tempat tinggal kita. Kita tingkatkan kebersihan, jangan ada sampah sarap. Okey, jangan ada makanan yang tidak dibuang. Okey, baik. Seterusnya, kedua pula pada peringkat primer kita perlu membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Baik. Okey. Baik, yang ketiga, kita perlu meningkatkan daya tahan badan. Okey, daya tahan badan ni contohnya seperti imunisasi ataupun vaksin untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa juga digalakkan untuk mengambil vaksin untuk sesetengah penyakit. Okey, baik. Maafkan saya, seterusnya. Okey, yang seterusnya untuk peringkat primer kita lihat perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Macam mana nak mengamalkan gaya hidup yang sihat ni? Pertama, kita hirup udara segar. Okay, supaya badan kita lebih kuat lagi, badan kita lebih sihat. Lebih sihat kan. Okey, yang kedua kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey, dan yang ketiga kita perlu aktif. Okey, kita perlu aktif. Baik, boleh kita teruskan untuk yang ketiga ya, Akmal, yang kedua iaitu peringkat sekunder kan? Peringkat sekunder, cara dia adalah dengan memutuskan transmisi ataupun penularan jangkitan. Okey. Macam mana kita nak putuskan? Yang pertama, kita beri rawatan awal kepada pesakit. Okey, memutuskan transmisi ini secara aktif dengan secara pasif. Maksudnya bila dah ada mangsa ataupun pesakit, jadi kita perlu beri rawatan awal kepada pesakit ini, biasanya berada di klinik ataupun di hospital lah. Okey, seterusnya pula kita perlu mengasingkan pesakit tadi dengan orang lain supaya penyakit tadi tidak disebarkan kepada individu yang lain. Contohnya seperti kuarantin kendiri di rumah. Itu adalah salah satu cara untuk memutuskan penularan jangkitan. Okey. Baik, seterusnya. Peringkat tertier, apa yang kita nak kena buat? Pertama, kita nak mengawal populasi vektor. Kita nak kawal populasi vektor seperti tikus, seperti lipas, nyamuk. Okey. Dan apa yang perlu kita buat? Yang pertama,
Okey, memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor. Contohnya kita musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey. Ataupun kita musnahkan tempat pembiakan tikus. Contohnya seperti kita jangan ada sampah sarap Yang terbiar. yang lama tidak dekat situ diurus. kan. Ya, itu akan mengundang tikus sebenarnya. Okey, yang kedua, buat semburan untuk membunuh vektor. Contohnya kat depan tu ada Ini dia, kawan-kawan. Kita ada. Saya pasti semua tahu ini apa dia, merupakan racun serangga aerosol kan cikgu? Betul. Itu untuk bunuh apa tu? Ini untuk bunuh nyamuk cikgu. Okey, nyamuk. Tapi cikgu, saya nak tanya satu soalan lah kan. Saya Ya. pasti ni ramai yang selalu buat. Yang mana satu racun serangga aerosol ni dia pakai untuk semua. Itulah dia sembuh nyamuk, itulah dia sembuh lipas, sampai ada sembuh tikus juga cikgu. Sepatutnya boleh ke tak boleh cikgu? Okey, sepatutnya ya murid-murid di rumah pilihlah atau gunakan semburan ataupun racun serangga aerosol yang betul. Sekiranya untuk nyamuk, kita sembuh nyamuk. Kalau untuk lipas, kita sembuh lipas. Jangan pula kita sembuh pada tikus. Okey, baik gunakan kaedah untuk mengawal tikus dengan betul. Jangan pula kita sembuh dekat tikus tu cikgu kan? Tikus tu hanya ya. Okey. tidak. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, kenakan denda atau menguatkuasakan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha premis kerana makanan yang kotor, premis makanan yang kotor. Maksudnya jika ada tempat-tempat makan yang kita nampak kotor, jadi sebenarnya kawasan tu boleh mengundang banyak vektor seperti lipas, tikus. Jadi kuat-kuasakan undang-undang, kenakan denda supaya mereka bersihkan, barulah selamat untuk menyediakan makanan kepada orang awam. Ya, sebab kita tak nak nanti kita pula yang sakit. Dijangkiti penyakit. Betul tu Akmal. Baik, yang seterusnya kita perlu melindungi hos ataupun mangsa sekiranya dah kenal pasti orang yang dah dijangkiti, maka perlu lindungi mangsa tersebut. Macam mana cara dia? Okey, contohnya seperti menggunakan kelambu ataupun ubat nyamuk. Maksudnya kalau seseorang tu dah dijangkiti oleh demam denggi ya. Okey, jadi sama ada di hospital, dia kan akan menggunakan kelambu supaya nyamuk lain tak menggigit mangsa tadi dan menyebarkan kepada individu yang sihat. Jadi kita perlu lindungi mangsa tadi yang terkena demam denggi contohnya. Demam denggi ni Ya. Okey, manakala boleh juga menggunakan ubat nyamuk. Ini biasanya kalau nak guna ubat nyamuk, pastikan jauh daripada bahan-bahan yang mudah terbakar lah. Ya. Okey, jadi ubat nyamuk ni tujuannya tadi adalah untuk menghalau nyamuk. Ya. Okey. Macam tu jugalah Akmal, ubat nyamuk tak boleh digunakan untuk menghalau lipas. Ada orang buat ke cikgu? Manalah tahu kan? Manalah tahu. Jadi tak boleh gunakan untuk menghalau lalat. Ya. Okey, jadi gunakan untuk menghalau nyamuk sahaja. Ya, ingat tu murid. Okey, seterusnya cikgu, apa pula? Okey, baik. Nampaknya kita sudah sampai kepada soalan pengukuhan. Daripada yang kita belajar tentang cara ataupun memutuskan penularan tadi. Okey. Cuba murid-murid di rumah dan juga Akmal perhatikan gambar di bawah di mana ia menunjukkan sebuah tong sampah di sebuah taman perumahan. Okey. Dan cuba Akmal dan murid-murid ramalkan kesan apakah yang akan berlaku kepada orang awam ataupun penduduk di sekitar perumahan tersebut jika keadaan ini dibiarkan berlarutan tanpa ada sebarang tindakan. Apa yang akan berlaku? Cuba Akmal berikan beberapa alasan yang sesuai. Yang pertama cikgu, daripada jauh kita dah bau dah cikgu. Betul. Apa bau busuk ni? Rupa-rupanya banyak sampah-sampah yang dibiarkan begitu saja. Itu yang pertama cikgu. Bau busuk. Yang kedua, Cikgu Nisa baru je cakap tadi, inilah tanda-tanda yang akan menghadirkan haiwan-haiwan seperti lipas, tikus maupun juga boleh saya katakan nyamuk juga cikgu. Sebab kadang-kadang yang bertakung kan? Ya, ada juga daripada bekas minuman
Betul. Air daripada bekas minuman boleh mengundang Nyamuk. Dan semestinya ini lalat, cikgu. Lalat memang suka kepada tempat-tempat kotor macam ni lah. Nampak? Hanya kerana macam ni saja 4 sekali dia datang. Kebanyakan vektor yang kita 4 letak di vektor depan datang, tu, cikgu kan? boleh datang. Ya, dan semestinya bila adanya kehadiran mereka vektor, ini ataupun vektor ini akan orang kata Mengundang. penyakit pun akan dapat seperti kolera, lepas tu cirit birit pun boleh juga, cikgu kan? Itu adalah gejala-gejala daripada penyakit tadilah yang dibawa. Ya, dan juga ini yang saya paling takut, cikgu, penyakit kencing tikus, cikgu. Betul. Okey, sebab bila dah banyak vektor seperti tikus, maka dia boleh mengundang tikus, yang mana tikus ni pula bila dia terlepas masuk dekat kawasan rumah kan, daripada tong sampah tadi, tikus tadi boleh pergi ke dalam rumah, kawasan perumahan, maka dia akan mencemarkan pula makanan ataupun dia pergi kepada tempat-tempat yang tersorok. Dan Belum lagi dia membiak, cikgu. Belum lagi dia membiak kan. Jadi dia boleh menyebabkan atau dia membawa bakteria Leptospira sp. Dia boleh menyebabkan penyakit apa tadi, Akmal? Penyakit yang itu, cikgu. Leptospira ataupun kencing tikus. Kencing tikus. Saya takut tak boleh nak sebut tu, cikgu. Takut tersasul kan. Okey, jadi itulah dia jawapan yang saya dan saya pasti murid-murid juga bersetuju dengan saya jawapan yang diberikan untuk soalan pengukuhan ini. Betul ke, cikgu? Betul. Sebelum tu Kak Akmal, jadi apa yang perlu kita buat ni sambil-sambil kita tengok jawapan? Okay, yang pertama tadi betul ya, bau busuk. Sampah yang terdedah juga boleh menyebabkan kehadiran lipas, lalat, tikus. Boleh juga mengundang nyamuk macam Akmal sebut tadi, ada minuman bertakung, air bertakung. Okey, dan haiwan-haiwan ini boleh menjadi vektor bagi penyakit seperti kolera, demam kepialu ataupun penyakit kencing tikus. Jadi Akmal, apa tindakan kita ni sebagai penduduk di kawasan perumahan tu? Gotong royong lah. Betul kan? Kenalah buat gotong royong. Janganlah kita biarkan je kawasan perumahan kita kotor macam tu kan. Betul, untuk kesejahteraan seluruh penduduk di situ. Ya. Cikgu, ini berapa markah ni cikgu nak bagi untuk saya bagi soalan pengukuhan ini? Okey, untuk soalan yang terakhir ni cikgu nak bagi 1 thumbs up. Okey, ini dia cikgu ya. Okey, ya betul. Baik. Saya cerdas. Saya cerdas. Memang kenalah cikgu. Mewakili kawan-kawan di rumah. Ya, jadi saya akan tukarkan kami cerdas. Terbaik. Okey, jadi saya tampakkan. Penuh sangat cikgu. Saya ada punya... lagi ruang di bawah. Ada cikgu ya? Ada. Itulah. Okey, baik. Jadi cikgu, saya pasti cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar sepanjang segmen kali ini. Silakan cikgu. Okey, untuk Akmal dan juga murid-murid di rumah, saya pasti murid-murid sekarang dah dapat mengenal pasti apakah itu penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit beserta dengan contoh-contohnya. Okey, yang mana saya boleh rumuskan di sini, penyakit berjangkit dibawa oleh patogen, vektor dan juga medium seperti air, udara dan juga sentuhan. Manakala untuk penyakit tidak berjangkit, pastikan kita sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Betul. Untuk mengelakkan penyakit seperti diabetes dan juga hipertensi. Okey, dan seterusnya lagi, murid dah mengetahui dengan jelas cara bagaimana penyakit itu disebarkan melalui air, melalui udara, melalui sentuhan dan juga melalui vektor. Okey, baik. Yang ketiga, kita dah belajar tadi macam mana lalat menyebarkan patogen, macam mana lalat menyebarkan penyakit dan juga kita tahu macam mana nyamuk membawa patogen yang menyebabkan demam denggi. Okey, dan yang terakhir kita dapat melihat bagaimana cara untuk memutuskan penularan penyakit. Ada 3 cara tadi, iaitu primer, sekunder dan juga third tier. Three tier pun boleh ya, Muhammad Akmal. Third tier. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Cikgu Nisa. Sama-sama. Dan Cikgu, mereka tanya Cikgu, murid-murid tu kan, prestasi keseluruhan saya macam mana Cikgu Nisa? Sebab saya dah buat sama-sama dengan Abang Akmal tu. Okey, sebab semua murid-murid pun cemerlang, pandai, bijak, bagus, fokus, maka kesimpulannya adalah pencapaian yang
cemerlang. Iya, ini dia cikgu. Ya, saya cemerlang. Iya, cikgu boleh bagi tepukan untuk saya dan juga murid. Okey, jadi saya akan tampilkan kat paling atas lah cikgu Okey, tahniah Akmal dan rakan-rakan di rumah. Alhamdulillah. Baik cikgu, kalau ada guru-guru maupun murid-murid nak buat bahan rujukan, kat mana cikgu Nisa? Bolehlah melayari laman sesawang KPM Sumberku. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nisa. Sama-sama, Dan juga Akmal. kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Syamila yang sentiasa setia bersama dengan kami kan daripada tadi. Dan ingat ya murid-murid, pastikan kita menjalani kehidupan yang sihat. Kalau tak nanti dapat macam-macam penyakit pula yang akan kita hadapi. Betul tak Cikgu Nisa? Okey, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat, stay safe dan jaga diri. Assalamualaikum. Inilah dia Menengah Rendah. Bye-bye. Bye.